Bila nak mati tak menyesal. Kita boleh sampai baik sangka kita dengan Allah. Dekat nak meninggal dunia, kita berhusnuzan billah, berbaik sangka dengan Allah. Macam mana kita boleh berbaik sangka dengan Allah? Padahal nak baik sangka dengan Allah dekat dengan mati ni tak mudah orang sekali. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Kita bila kita pejam mata, kita tak ada jaminan yang kita akan hidup kembali. Dan bila kita tidur, biasanya kita sebut doa kita, Bismikallahumma ahyana wa amutu. Dengan nama kamu ya Allah, saya tidur, saya mati. Kemudian kamu juga yang menghidupkan saya. Ahyana, kamu hidupkan saya. Dan kamu matikan kami ini ya Allah. Bila kita, Allah panjangkan lagi umur kita besok, mulut kita akan sebut doa sama dengan doa yang kita nak tidur. Kita akan sebut Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kembali kami. Ba'dama amatana, setelah mana kami dimatikan. Bila kita tidur, maknanya kita ni akan mati. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas pada itu kita akan sebut, kepada kamulah kami akan kembali balik ya Allah. Ini di antara doa kita lah. Sekejap lagi kita baca doa, sekejap juga lagi kita akan bangun kalau Allah panjangkan lagi umur kita. Kita tak bicarakan tentang yang tu. Tetapi saya nak sebut pada jemaah sekalian, dalam banyak-banyak perkara yang Allah sebut dalam Quran ataupun Allah sebut tentang mengenai melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut tentang mengenai bagaimana penyesalan manusia ini. Bila kita mati, kebanyakan manusia menyesal. Dan kita baca Al-Quran Karim pun cerita tentang penyesalan. Ramai orang yang menyesal. Menyesal dalam hidup dia, tak mengambil kesempatan. Ramai di kalangan kita kalau kita baca, menyesal waktu mana di padang mahsyar Allah. Ayat yang saya baca sebentar tadi, ayat yang Allah cerita tentang manusia menyesal di padang mahsyar Allah, minta untuk balik semula ke atas dunia. Bila sampai di akhirat, Allah sebut walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim. Ketika mana manusia mula diperlihatkan balik, dia nampak balik orang-orang yang buat salah atas dunia ni, ditunjukkan balik setiap amalan-amalan yang dilakukan itu, bukan nampak dengan biasa-biasa tak, tapi nampak dengan mata kepala mereka sendiri. Nakisu ru'usihim, sehingga terkulai kepala mereka. Kepala ni jadi patah bila Allah tunjukkan amalan-amalan. Lalu mulut mereka sebut Rabbana absarna. Mulut ni akan sebut terus, wahai Tuhan kami, kami lihat dah. Kemudian absarna wa sami'na, kami nampak dah bagaimana neraka. Neraka yang sedang menunggu saat nak mamah manusia. Nah, nampak dah sekarang. Wa sami'na, kami dengar dah jerit-pekik manusia dalam neraka. Bila dengar saja jerit-pekik manusia dalam neraka, lalu masing-masing sebut Rabbana absarna wa sami'na farji'na, wahai Tuhan kami, pulangkan balik kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami nak buat dah amal salih dalam hidup kami ya Allah. Baru nak buat amal salih di waktu itu. Inna muqinun, kami dah mula yakin dah sekarang ni ya Allah. Kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quran lagi, bukan sekadar di padang mahsyar manusia ni menyesal. Bila kita masuk dalam kubur, kita menyesal juga. Sebelum daripada sampai di padang mahsyar, mula masuk dalam kubur tu manusia menyesal. Kita masuk je dalam kubur, kita berjumpa dengan ayat Quran yang cerita tentang penyesalan manusia. Manusia disebut, wahai Tuhan kami, pulangkan balik kami ke dunia ya Allah. La'alli a'malu salihan tarakt, aku nak buat balik amalan-amalan salih yang kami tinggalkan waktu mana kami hidup atas dunia dahulu. Yang ni kebanyakan manusia sebut demikian. Tuan-tuan pun tahu, orang yang meninggal dunia ni semuanya akan menyesal. Bahkan
waktu mana orang yang masuk dalam kubur, kita baca dalam surah Al-Kahfi. Biasa saya sebut, kalau kita biasa jumpa, kita baca surah Al-Kahfi malam-malam Jumaat, kita akan jumpa satu ayat yang Allah cerita tentang mengenai suasana manusia bila masuk dalam kubur, terkejut dia dengan amalan. Bila kita masuk dalam kubur je, ramai di kalangan kita ni bila masuk dalam kubur, dia tengok amalan dia kosong. Amalan tu jadi kosong. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Nak tak kalau aku cerita pada kamu, wahai manusia? Sebut wahai Muhammad, sebut pada manusia ni. Orang yang dia mati masuk dalam kubur, akhsarina a'mala. Akhsari ni maknanya rugi amalan-amalan yang dia buat atas dunia. Orang yang dia pernah sembahyang tapi kosong sembahyang dia. Orang yang puasa tapi dia puasa tapi kosong amalan dia. Dia buat umrah tapi umrah dia kosong amalan dia. Ada orang yang masuk dalam kubur, paling kanan paling kiri, tengok kiri kanan belakang depan, tiba-tiba tak ada apa-apa pada diri dia. Tak ada apa-apa ni tuan-tuan. Kalau kena pada kita, na'udzubillah min dzalik. Kalau tuan-tuan masuk dalam kubur, tiba-tiba masuk dalam kubur, ataupun kita ni masuk dalam kubur, tengok tak ada apa-apa amalan. Nak buat macam mana? Nak hidup balik? Tak boleh. Nak pulang balik hidup atas dunia? Tak mungkin dah kita boleh hidup. Kita akan, waktu tersebut, bila ditanya kenapa macam ni? Aksarina a'mala. Allah sebut, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang ni tak ada sebab. Antara sebab yang utama yang menyebabkan dia jadi kosong amalan dia, dia biarkan hidup dia dalam keadaan sesat. Hidup atas dunia ni sesat. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang membiarkan diri dia sesat. Sesat sepanjang hidup. Kita kata sesat ke Ustaz? Macam mana kita boleh sesat sedangkan kita sembahyang? Macam mana kita sesat sedangkan kita puasa? Macam mana kita sesat sedangkan kita ni sentiasa jaga dan sentiasa jaga? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Sesat sepanjang perjalanan hidup mereka. Yang Allah sebut gambaran sampai peringkat nak sebutnya sesatnya kita ni, ramai di kalangan kita tak sedar kita berada dalam lembah kesesatan. Yang anda nak sebut malam ini sedikit tentang poin ini. Ramai di kalangan kita ni, kita tak sedar kita ni sesat. Kat mana kita sesat? Yang ni kita nak sebut sedikit bekalan untuk kita bersiap sebelum penyesalan itu datang. Di antara benda yang kita sentiasa kena ingat dalam hidup kita, tiap kali mana kita solat, kita sentiasa diajar supaya sebut ihdinas siratal mustaqim. Tiap kali mana kita solat, kenapa kita solat kita kena sebut ihdinas siratal mustaqim? 17 kali sehari kena sebut. Tiap kali mana solat kena sebut, ya Allah bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Lawan jalan yang lurus maknanya jalan yang sesat. Kenapa kita kena sebut? Kena bimbing ke jalan yang lurus. Pelik kan? Takkanlah jalan yang lurus ni kena bimbing. Jalan yang betul. Jalan yang betul ni kena bimbing ke? Patutnya jalan yang betul ni tak perlu bimbing. Jalan yang tak betul, bengkak-bengkok itulah kena bimbing. Sebagaimana kalau kita berjalan di jalan yang lurus. Jalan yang lurus, nak bimbing apa? Patutnya kita kena fikir demikian. Tapi tak, Allah sebut, tiap kali mana kamu solat, kamu sentiasa minta dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Kenapa jalan yang lurus kena bimbing? Rupa-rupanya sepanjang kita hidup atas dunia ni, jalan yang lurus, jalan yang paling payah kita nak lalui dalam hidup. Jalan yang bengkak-bengkok, ramai orang hidup dalam bengkak-bengkok. Kenapa jalan bengkak-bengkok dianggap jalan yang ramai dilalui? Jalan yang lurus ni tak ramai orang nak lalui. Jalan ini, jawabnya jalan yang lurus ini dilalui oleh para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jalan ini jalan yang dilalui oleh para nabi, para siddiqin dan para salihin. Yang menyebabkan kita kena minta dengan Allah, ya Allah mintalah jangan sesat ya Allah. Jangan mati sesat. Mati masuk ajaran sesat tu satu,
mati berada dalam keadaan kepahaman yang sesat itu satu. Saya nak sebut kat mana kita sesat. Cuma saya nak tunjuk bagaimana penyesalan ini datang. Mungkin kita kata, saya mungkin tak menyesal ustaz, dalam kubur nanti tak menyesal kot saya. Tapi ada orang yang menyesal bila tengok malaikat maut. Dalam Al-Quran Al-Karim cerita, menyesal ini bukan di padang mahsyar je, bukan dalam kubur je. Bila dekat tengok malaikat maut datang, menyesal. Kita ni datang penyesalan, Allah, mati dah aku ya Allah. Mati. Para hadirin sekalian bayang tengok malaikat maut, terkejut. Allahu Akbar. Tak boleh kita nak gambar diri kita bila kita tengah-tengah kita seronok berdiri malaikat maut. Tengah-tengah kita makan sedap, diri malaikat maut. Tengah-tengah kita ni gembira, tengah-tengah kita bergurau senda dengan anak-anak kita, tiba-tiba berdiri malaikat maut. Diri malaikat maut. Tengah-tengah kita tidur sedap, malaikat maut kejut, bangun. Bangun nak mati. Bangun nak mati. Waktu tu Allah datang penyesalan. Allah sebut menyesal tak menyesal. Waktu mana kita tengok malaikat maut, kita sebut pada malaikat maut, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak sebut pada Allah sekejap? Jangan bagi mati lagi, jangan bagi mati. Laula akhartani ila ajalin qarib. Jangan bagi mati lagi. Tengah-tengah rasa seronok, tiba-tiba kena mati. Tuan-tuan bayang, ada seorang dalam kitab Imam Ghazali cerita, ada seorang raja yang sombong. Raja yang dia rasa diri dia hebat. Seorang raja, bukan raja di Malaysia, raja di tempat mana tak tahu. Bila disebut raja tersebut dalam kitabnya, bila dia nak melawat rakyat dia, dia sebut pada bentara-bentara dia, sediakan semua, bagi tahu, siapkan, lengkapkan semua. Bila dia nak mula, dia nak turun daripada istana dia, nak pergi ziarah rakyat dia, nak tunjuk dia hebat ni, dia sebut kepada bentara, dia sebut bawakan pakaian, dia sebut bawa pakaian. Bila bawa pakaian, mula datang dayang bawa pakaian, dia ambil selai baju, dia campak, dia pakai, dia campak, dia pakai, dia campak, sehinggalah dia rasa sesuai dengan baju yang dia pakai tersebut. Bila dia rasa sesuai je, dia rasa hebat je, dia mula turun daripada istana. Bila dia turun daripada istana dia, turun saja daripada istana dia ini, dia turun daripada istana dia tersebut, mula dibawa kepada dia, dalam keadaan demikian, dibawa kepada dia yang namakan dengan, yang disebut dengan apa dia, kenderaan kuda dia, bawa kuda bawa datang yang pertama, dia tolak, dia kata yang ni tak sesuai. Datang lagi kuda yang kedua, kemudian ditolak lagi, sampailah dia rasa sedap, dia naik atas kuda tu. Katanya Imam Ghazali, dia mula naik, mula berjalan dengan bala tentera dia, masuk kampung, keluar kampung, orang semua angkat sembah pada dia, raja tersebut. Imam Ghazali cerita, bila dia berjalan sampai satu kampung, di hujung kampung ini, sampai satu hujung kampung, tiba-tiba ada seorang tua bawah pokok, tengok pada dia yang lalu, orang lain semua berdiri tegak, melambai bendera lah, senang cerita. Semua yang lain melambai bendera, tengok tuanku lalu. Orang tua ni duduk bawah pokok, dia tengok je tuanku lalu, dia panggil tuanku, dia sebut. Dia panggil, tuanku, berhenti kejap, turun sekejap, saya nak bercakap, dia sebut. Turun sekejap, saya nak bercakap. Raja ni terkejut. Imam Ghazali cerita, raja ni terkejut. Ada juga orang yang berani tahan dia, kemudian suruh turun daripada naik kuda tu, turun nak jumpa, dia nak bercakap sikit. Raja, bentara ni memanda menteri-menteri yang ada ni, kata tuanku, pelik ni orang ni, seorang ni, kita tangkap tuanku, dia sebut. Orang tua ni kita tangkap. Raja ni kata jangan, kita layan orang tua ni. Kita layan orang tua ni. Kamu nak jumpa dengan saya ke, ataupun saya nak jumpa dengan kamu? Kalau kamu nak jumpa dengan saya, katanya tuanku, kamu datang dekat sikit dengan saya. Katanya orang tua tu, tuanku, sekarang saya panggil tuanku turun, tuanku turun. Tuanku jangan tak nak turun, dia sebut. Tuanku turun sekarang, saya nak bercakap dengan tuanku. Ini pelik ni, katanya raja. Tak ada lagi orang suruh saya turun, kita layan sikit, dia sebut. Dia pun turun.
Raja ni turun. Bila turun saja, datang dekat sikit dia sebut. Datang dekat sikit. Dia kata, sebut je lah apa benda yang kamu nak sebut. Katanya raja sebut. Tak, saya nak tuanku datang dekat sikit. Bawa telinga tu, saya nak bisik dekat telinga tuanku. Dia sebut. Lagi pelik raja. Ada juga orang yang seberani begini. Dia kata, tak, tuanku saya nak cakap. Tuanku tunduk sikit. Katanya raja, kamu nak cakap-cakap je lah. Sebutlah sekarang. Tak, saya nak bisik. Nak bisik. Raja tu nampak nak layan juga orang tua ni. Nak tunjuk raja bersama dengan rakyat, dia panggil macam. Bila nak tunjuk raja bersama dengan rakyat ni, akhirnya tunduk. Tunduk bagi kepala. Bila bagi saja kepala, dia tunduk saja. Orang tua ni sebut, aku malaikat maut, dia sebut. Bila sebut aku malaikat maut, terkejut terus tuanku. Berubah wajah dia. Aku malaikat maut. Dia sebut terus pada malaikat tersebut, orang tua tersebut. Dia kata, sekejap. Aku nak balik ke istana, nak bagi tahu pada isteri aku, nak bagi tahu pada anak-anak aku yang aku nak menghadap depan Allah. Katanya malaikat maut tersebut, orang tua tadi, dia kata, Allah tak akan tangguh dah. Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah. Bila sampai ajal kamu, Allah tak tangguh. Kamu siapa sekalipun, kamu kena menghadap depan Allah sekarang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu benda apa yang kamu akan kerja kalau sekiranya diteruskan umur kamu dalam keadaan demikian. Saya nak sebut pada tuan-tuan, siapa pun kita ni akan sampai saat yang kita rasa menyesal. Rajakah kita, yang berhormatkah kita, ustazkah kita, namalah kita ketua kampung ke siapakah, bila sampai ajal menyesal terus. Supaya kita tak menyesal ni, bagaimana Islam nak suruh? Supaya kita ni tak menyesal. Kenapa kita menyesal? Kerana kita sesat. Sesat dalam hidup ni yang menyebabkan kita tak sedar yang kita sesat. Benda apa yang kita kena dia? Saya nak sebut dalam masa yang terbatas ini, kerana lewat sangat datang ni. Tuan-tuan, ada 2-3 benda yang menyesatkan hidup kita. Kalau boleh saya nak sebut dan berkongsi dengan tuan-tuan. Saya perhati di antara kesesatan yang berlaku dalam hidup, yang pertama dalam hidup kita, sesat dalam berpegang. Orang kita tersilap pegang dan tersilap berkeyakinan. Ini yang pertama yang sesat. Ramai di kalangan kita sesat dalam pegangan. Pegangan kat mana kita sesat? Kita tak meyakini terhadap Islam. Mulut saja sebut kita percaya pada Islam, tapi kita tak percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang ajaran Islam, kita tolak Islam. Ramai di kalangan kita demikian. Sebut saja dia Islam. Kalau kita tanya, tuan-tuan Islam ke? Ya, Islam. Mana bukti tuan-tuan Islam? Ni pada maikat saya disebut. Islam pada maikat. Ramai orang kita Islam pada maikat. Yang ni yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Rasulullah sebut, umat aku pada akhir zaman akan berpecah kepada 73 puak, kata Rasulullah. Satu puak je yang betul. 72 lagi sesat. Dalam keadaan sesat, kat mana kita sesat? Saya nak minta maaf dan saya kena betul terang dengan tuan-tuan. Orang kita ramai dia tak yakin dengan cara hidup dengan cara Islam. Saya buat contoh yang kita tak percaya kat mana. Orang kita tak percaya. Kita kata sekarang kita semayang. Ya, kamu semayang. Tapi dalam bidang ekonomi, kita tak terima ekonomi Islam. Ramai orang kita tak boleh terima ekonomi Islam. Orang kita tolak ekonomi Islam. Orang kita kata, kalau ikut ekonomi Islam, rugi kita. Bila buat loan, pergi berjumpa dengan bank, pegawai bank. Pegawai bank tanya, encik, ada 2 pilihan. Encik nak buat Islamik ke? Encik nak buat yang disebut dengan cara yang konvensional. Orang kita tanya, mana yang untung? Dia tanya. Mana yang untung? Pegawai bank sebut, yang untung zaman-zaman ekonomi meleset ini dengan cara konvensional, dia sebut. Cara konvensional. Kalau begitu kita ikut je lah. Senang je di kalangan kita. Padahal memang nampak tak untung pada ekonomi Islam.
Tetapi di sebaliknya kamu dapat pahala yang Allah ganjarkan pada kamu. Ramai orang kita tak percaya dengan ekonomi Islam. Buka akaun, kita tak peduli. Buka akaun Islami ke bukan Islami. Kita buat contoh dalam ekonomi. Ada di kalangan kita yang sembahyang, tapi dalam bab pendidikan Islam, dia tak percaya pendidikan Islam. Ramai mana orang kita, bila dihantar anak-anak ke sekolah, bila ditanya, nak hantar ke mana sekolah? Kita kata, hantarlah ke sekolah tahfiz menghafal Quran. Hantar ke sekolah agama untuk belajar tentang agama. Ramai orang kita tanya, nak kerja apa nanti? Orang kita sendiri yang tertikai terhadap Islam. Tu belum lagi berbicara dengan bab yang lain. Kita sebut saja, jom hantar anak ke sekolah agama. Hantar ke sekolah menghafal Quran. Dia tanya, imam dah penuh dah sekarang. Yang jadi tu imam dah ramai dah sekarang. Menghafal Quran nak kerja apa? Tak percayanya kepada yang disebut dengan ajaran Islam. Tak yakin. Padahal kalau dia hantar ke sekolah-sekolah tadika, anak-anak dia belajar apa? Belajar sekolah tadika, belajar Quran, belajar hadis Rasulullah? Tak. Belajar apa? Belajar Twinkle Twinkle Little Star dia panggil. Ramai mana di kalangan kita demikian? Tak percaya pun. Habis sekolah yang disebut dengan tadika, hantar ke sekolah sekular, sekolah kebangsaan, belajar Islam, tak belajar pun. Mata pelajaran Islam ni belajar berapa kali seminggu? Sekali, 2 kali ataupun 3 kali je seminggu. Mata pelajaran yang lain tersebut untuk dipelajari. Mata pelajaran Islam tu sama je dengan mata pelajaran yang lain. Bahkan mata pelajaran lain lebih utama daripada mata pelajaran Islam. Mana kita percaya pun? Anak-anak kita tak percaya dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru cerita tentang keyakinan tak percaya. Ramai orang mati dalam keadaan tak berkeyakinan terhadap Islam. Belum lagi sebut tentang politik Islam. Ramai mana orang kita sebut politik Islam. Dalam Islam ada politik ke dia tanya. Ramai mana orang sebut, jangan sebut politik dalam masjid. Jangan sebut politik dalam masjid. Kita tanya kenapa? Politik itu suku, agama itu suku. Apakah orang dalam politik tak ada dosa pahala? Dalam orang berpolitik ni tak ada dosa pahala ke? Orang yang berpolitik ada dosa pahala tak? Islam tak pernah mengecualikan dalam hidup ini kehidupan yang tidak ada dosa dan pahala. Masuk tandas tu pun ada dosa pahala. Masuk bilik ni pun ada dosa pahala. Cuba bayangkan dengan keadaan yang kalau kita berpolitik tak ada dosa pahala. Apakah Islam tidak pernah mengajar bagaimana politik Islam? Orang kita akan sebut, jangan sebut politik dalam masjid. Kalau tak boleh sebut politik dalam masjid, nak sebut apa dia dalam masjid? Ramai mana di kalangan kita yang sesat. Yang tu ada juga yang lebih teruk lagi, dia mati dalam keadaan dia berpahaman nasionalis dalam hidup dia. Dia mati dalam berpahaman sekularis dalam dada dia. Tak percaya cara Islam. Orang sebut jom kita ikut Islam. Tak boleh. Kalau kita ikut Islam, kita kembali zaman unta, disebut demikian. Kalau kita ikut pelaksanaan syariat Islam, ramai orang akan makan sup tangan, disebut demikian. Ada orang kita sebut demikian. Sejarah kita tak percaya pun pada yang disebut dengan cara hidup dengan beragama. Ramai mana orang yang sampai tahap demikian. Akhirnya politik kita dikuasai oleh sistem kapitalis dan sistem sekularis yang memisahkan di antara kehidupan dengan yang disebut dengan agama ini sendiri. Padahal dalam politik ini ada dosa pahala, ada syurga dan neraka. Betul kamu berpegang dengan politik, masuk syurga kamu. Silap kamu pegang dengan politik kamu, masuk neraka kamu. Nak sebutnya, bila masuk dalam kubur, baru menyesal. Allah, silap pegang rupa-rupanya. Ini kesilapan yang utama yang sedang terjadi di kalangan masyarakat kita. Berapa ramai yang mati dalam keadaan ajaran sesat. Berapa ramai sudah yang meninggal dunia di kalangan kita yang mati dengan pahaman Islam liberal. Berapa ramai di kalangan kita yang mati dekat nak meninggal dunia, dia mati dalam keadaan yang dia tidak beriman pada Allah. Tak mudah merangskan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila kita dekat nak meninggal dunia, syaitan ni datang menyamar menjadi arwah ayah kita.
datang sebelah kita. Bila saat roh kita nak dicabut, ni, kita mula hijab mata kita dibuka. Bila hijab mata kita mula dibuka, malaikat tu berdiri depan kita, malaikat sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebab keluar saja daripada jasad ini, sebab keluar saja, roh malaikat ni mula masuk duyun-duyun tubuh badan kita. Masuk ni mula di hujung kaki dahulu, tarik di hujung kaki kita. Sakit ni Allah saja yang tahu. Mula mengendur turun ni dalam keadaan sakit ni, semua tempat sakit, tak ada tempat yang tak sakit. Di telinga kita sakit, di rambut kita sakit, sakit yang amat sangat. Bila ditanya pada disebut pada Imam Ghazali, macam mana sakit saat ini? Katanya Imam Ghazali, sakitnya sampai lidah kamu mengisut masuk ke dalam, telinga kamu ni mengecut masuk ke dalam. Sakit ni sampai mata kamu kosong, kamu tak nampak apa-apa lagi. Saat itu kerana terlampau sakit. Sakit saat tersebut, kamu tak boleh keluar suara. Nak sebut sakit tak sakit ni, Imam Ghazali kata, sehingga yang kamu mampu untuk keluar di saat ini, mulut kamu je sebut sakit sangat dia punya. Sakit ni sampai tahap mulut je sebut Bila tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat sakaratul maut ini ya Rasulullah? Rasulullah kata apa dia? Sakit, Rasulullah kata, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, kemudian pohon yang berduri itu melekat badan kamu tersebut, kemudian direntak turun ke bawah. Ditanya macam mana sakit saat itu? Sakit ni, dalam keadaan sakit, bagaikan kulit kamu disiat. Kulit ni disiat. Kulit disiat. Allah, tak boleh bayang. Kita tengok orang yang di Syria kan, orang yang disiat kuku dia. Kuku dengan plier. Anda berjumpa dengan hamba Allah, dia tunjuk tangan dia ni bengkak. Tangan dia bengkak. Kita tengok tak ada kuku. Kenapa tak ada kuku ni? Tentera Bashar Assad ni pegang kuku dia ni, tarik rentak. Tak tarik rentak. Dia kata rentak tu, dia rentak perlahan-lahan tu, dia kata rup dia tarik. Putus kuku ni sendiri. Kita rasa sakit lah. Mati ni Rasulullah kata, sakitnya bagaikan kulit kamu disiat. Tarik, tarik. Tarik tersebut diheret di atas bara api yang panas, ditarik di atas kapas yang basah. Sakit yang amat sangat. Rasulullah ditanya, macam mana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah kata, cuba kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan anak itu. Ibu-ibu yang melahirkan anak itu, saat dia tegan nak keluar zuriat ini, dia sakit yang amat sangat. Sakit ini sampai berpeluh tadai. Anda tengok orang rumah anak melahirkan anak ni, 2-3 orang yang dia lahirkan zuriat ni, dia pegang tangan kita, dia cium. Sakit ni, dia genggam sungguh-sungguh sakit. Nak melahirkan zuriat tu, dia pegang, dia cium, sampai berpeluh tadai ni, sakit nak keluar. Sakit nak keluar ni sendiri, sampai peringkat Allah jadikan kafarah dosa-dosa dia yang lalu. Allah jadikan demikian. Rasulullah kata, wahai ibu, itu baru 1 juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian. Dahlah sakit, tengah sakit ni, syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Menyamar menjadi arwah ayah kita. Matilah dalam Yahudi, jangan mati dalam Islam. Bapa ni mati dalam Yahudi dahulu. Kalau kamu nak sama bersama dengan bapa, matilah dalam Yahudi, disebut demikian. Bila sebut mati dalam Yahudi, syaitan tak puas hati lagi. Kita digeleng kepala, nak sebut lagi la ilaha illallah, nak sebut lagi. Syaitan tak puas hati, datang sebelah kiri pula sebut. Nak gambarkan rosaknya ideologi kita, nak rosakkan pegangan. Jangan mati dalam Islam, matilah dalam ajaran yang disebut. Datang sebelah kiri, menyamar menjadi arwah ibu kita. Matilah wahai anakku dalam Kristian, jangan mati dalam Islam, disebut. Sambil dia goyangkan buah dada dia, dia tunjuk buah dada dia. Susu inilah yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Matilah dalam Kristian, disebut demikian. Di Malaysia ni, dia tak sebut mati dalam Yahudi, tak. Syaitan Malaysia ni dia tak sebut matilah dalam Yahudi, kerana kita tak kenal Yahudi. Tapi dia datang dekat kita, dia sebut apa dia?
matilah dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Dia datang sebelah kiri, matilah dalam Islam demokrat, dia sebut demikian. Kita bingung terus, Islam mana pula ni, kita sebut. Dia confusekan kita sikit je. Matilah kamu dalam nasionalis, matilah kamu dalam komunis, matilah kamu dalam pahaman-pahaman yang sedemikian rupa. Allahu Akbar. Ramai mana yang mati demikian, tuan-tuan. Yang ni yang sesat. Satu Islam nak suruh, bila kita sebut Islam, masuk semua sekali. Jangan terima separuh dan kita kufur yang separuh yang lain. Saya pendidikan mesti cara Islam, ekonomi mesti cara Islam, sosial mesti cara Islam, politik mesti cara Islam. Hidup kita ni mesti semua sekali udkhulu fis-silmi kaffah, masuk Islam semua sekali. Jangan ambil separuh-separuh, jangan jadi bagaikan ahli kitab sebelum daripada ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah patut kamu beriman separuh pada kitab dan kamu kufur separuh yang lain dalam kitab ini? Al-Quran mesti dipegang, bukan sekadar untuk dibaca, tetapi diyakini dalam hidup kita, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digunakan dalam kehidupan kita. Yang ni yang pertama yang sesat, perhatikan. Dan jangan menyesal yang ni. Perbetulkan sepanjang masa. Yang kedua, orang kita sesat kat mana? Di kalangan dalam hidup kita ni sesat kat mana? Sesat yang kedua pada ibadah. Ibadah sesat, tuan-tuan. Ramai di kalangan kita sesat dalam ibadah. Tuan-tuan jangan ingat tuan-tuan sembahyang dah cukup dah, tuan-tuan. Jangan ingat dalam kita solat saja kita rasa dah cukup dah. Aku dah solat dah. Kalaulah solat itu rasa cukup, mengapa Allah sebut masuk neraka orang yang solat juga? Orang yang solat ni masuk neraka juga. Fawailul lil musallin. Pergi mampus lah orang yang solat. Yang solat masuk neraka, yang tak solat 10 kali ganda masuk neraka. Bayangkan kenapa sesat dalam solat. Kat mana kita sesat kat dalam solat? Lagi solat lagi tak khusyuk. Lagi solat, patutnya kita ni lagi solat lagi khusyuk. Lagi solat lagi khusyuk. Tak, rupa-rupanya kita ni menjadi munafik dengan solat. Kita ni solat, berapa ramai orang yang solat, dia tak jaga solat dia. Solat ni tak jadi khusyuk. Patutnya kita ni lagi lama kita solat sebagaimana pengukir kayu. Tiap-tiap hari dia ukir kayu. Bila dia ukir kayu, lagi lama lagi cantik ukiran dia. Lagi lama lagi cantik. Sebagaimana seorang pelukis, bila dia melukis setiap masa, dia akan semakin cantik lukisan dia. Demikian juga dengan kita. Patutnya kita ni lagi lama solat lagi khusyuk, lagi lama solat lagi terbaik, sehingga kan kita rasa nikmat dengan solat kita. Allah, saya tengok kita kan jauh kita. Saya waktu mana belajar dekat Mesir dahulu, saya sembahyang di Masjid Amr bin As. Masjid Amr bin As, masjid yang tertua. Malam 27 Ramadan. Malam 27 Ramadan sembahyang di Masjid Amr bin As dengan Syekh Muhammad Jibril. Waktu tu belum berlaku revolusi sebagaimana yang berlaku. Syekh Muhammad Jibril, bukan malaikat Jibril, Syekh Muhammad Jibril. Bila solat dengan dia malam 27 Ramadan, nak pergi solat tarawih, malam tu dia baca khatam Quran. Solat tarawih khatam Quran. Malam tu dia baca juzuk amma je. Nak pergi solat tu pun dapat saf, pergi pukul 10 pagi dapat saf yang ke-8. 10 pagi dapat saf yang ke-8. Kita malam 27 Ramadan 10 malam dapat saf tamu lagi tak kena. Tempat kita. Pagi saya dapat, waktu mana saya pergi solat tu, saya kira-kira yang ke-8 dah saya. Duduk kat belakang saf yang ke-8, pukul 10 pagi. Nak menunggu malam, pukul 9 malam nak mula solat tarawih. Duduk i'tikaf pada hari terakhir dalam bulan Ramadan. Sembahyang, imam baca sabbihisma rabbikal a'la je. Abasa wa tawalla amma yatasaalun. Syekh Jibril baca. Makmum sebelah ni bergetar, menangis, sak-sak menangis. Makmum tu menangis, sak-sak menangis. Bila baca sabbihisma rabbikal a'la, saya ingat bila solat di rakaat yang dibaca tersebut, sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada
wallazi akhrajal mar'a sampai illa masya Allah. Makmum yang menangis sebelah saya ni jatuh pingsan, bom tumbang. Bom tumbang. Tumbang tu straight kerana takut sangat tu, bom tumbang. Mengelupur, bangun balik. Allahu Akbar, bayang balik. Menangis takutnya bila sebut illa masya Allah. Tempat kita ditumbang juga, tertidur dah rupa-rupa. Kita demikian. Kenapa kita tak rasa nikmat dalam ibadah kita? Tuan-tuan, kita banyak dosa tuan-tuan. Orang kita ni, dia tak terasa dosa dia menjadikan hilangnya lazatnya dalam ibadah. Dosa kita ni menimbun. Bila dosa menimbun, kita tak minta ampun pun pada Allah. Orang kita tanya, kamu tak minta ampun pada Allah? Kamu tak taubat pada Allah? Alah, lambat lagi nak mati dia sebut. Lambat lagi nak mati. Yang menyebabkan solat kita ni sesat dalam hidup. Ramai orang kita tak berusaha pun nak jadi solat yang terbaik. Dalam ibadah, solat kita ni payah. Bila nak solat, berat tu badan. Nak solat ni jadi berat. Patutnya lagi tua lagi ringan. Lagi tua lagi ringan. Ramai lagi tua, lagi duduk kedai kopi. Lagi tua, lagi duduk kedai kopi. Lagi habiskan masa dia. Bukan orang kampung Pandan ni, orang Pulau Pandan dipanggil. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita susahnya kita. Patutnya kita lagi tua, dah-dahlah dunia tu. Dah-dahlah hidup kita ni dengan dunia. Berkejaranlah untuk akhirat. Umur kita ni tak seberapa dah dalam hidup. Dalam tak seberapa ni, kita biar. Tak faham. Yang teruk lagi, di kalangan kita, dalam ibadah sesat ni, sampai tak boleh baca Quran. Saya sebut, sebelum daripada ni, saya pernah sampai di tempat masjid tuan-tuan. Tuan-tuan jangan meninggal dunia kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan meninggal dunia, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan meninggal dunia, dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tuan-tuan masuk dalam kubur, menyesal tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan jangan bagi mati. Ibu-ibu jangan meninggal dunia kalau ibu-ibu tak boleh baca Quran. Kena boleh baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, kita meninggal dunia, masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah nanti. Tak percaya, cuba mati, tak percaya. Nak sebut bagaimana ruginya kita kalau kita tak boleh baca Quran. Kena boleh baca Quran. Kenapa orang kita lawan para alim ulama sekarang? Orang kita tak kenal hukum hakam Islam sekarang. Quran pun tak boleh baca. Bila Quran tak boleh baca, benda apa yang dipaham dalam hidup dia? Benda apa yang kita faham dalam hidup kita? Kalau Quran pun kita tak boleh baca, akhirnya kita nak hafal Quran, kita tak hafal Quran. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, tiba-tiba mereka tanya terus, Quran boleh baca Quran? Pak Haji boleh baca Quran Pak Haji? Mak Haji boleh baca tak Quran? Tak boleh. Kenapa tak boleh baca? WhatsApp boleh WhatsApp? WhatsApp boleh ya. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Buat apa atas dunia? Kamu buat apa di atas dunia? Allah bagi kamu umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kamu hidup. Kamu buat apa di atas dunia? Tak boleh nak jawab kita. Habis masa. Ni yang disebut dalam hadis Rasulullah, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang manusia ni memang leka sungguh dalam hidup. Leka sungguh dalam hidup. Dan kebanyakan manusia rugi. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Apa dia? Rasulullah kata ada dua nikmat yang seringkali manusia ni terlepas peluang nikmat ini. As-sihah wal faragh. Rasulullah sebut. Yang pertama sihat, kesihatan yang Allah bagi pada kamu. Kamu tak pernah ambil manfaat dengan kesihatan kamu. Wal faragh, dan juga lapang dan masa kamu dalam hidup kamu untuk kamu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Masa lapang ni ada dah pada diri kita. Tapi kita biar saja demikian. Ramai mana yang mati dalam keadaan tak selesai masalah yang disebut dengan ibadah dia pada Allah. Ibadah apa yang terlekat lagi? Lepas pada saya sebut sembahyang, ibadah lekat, Quran, ibadah lekat, ibadah yang lekat lagi apa dia? Infak di jalan Allah. Sedekah di jalan Allah pun terlekat di kalangan kita.
Kita ni harta banyak, orang kita harta banyak, tapi dia tak guna pun untuk kerja Islam. Harta dia, tuan-tuan, ramai di kalangan kita memiliki harta, dia rasa harta itu milik dia. Dalam Islam bukan demikian. Islam ajar kamu kerja bukan untuk diri kamu, tapi kamu kerja untuk Islam. Jadilah bagaikan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita boleh nak faham tentang harta ni, kalau kita boleh jadi macam Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, beruntung kita. Dalam konsep harta digunakan apa dia? Seluruh harta untuk kerja Islam. Bila tanya pada Abu Bakar, apa lagi yang kamu miliki wahai Abu Bakar? Abu Bakar jawab, tinggal Allah dan juga Rasul dekat rumah. Kita ni kalau Rasulullah tanya, apa lagi kat rumah? Banyak lagi Rasulullah. Peti ais 2 biji. TV flat screen. Nak jawab apa dia? Jenuh kita. Yang kita. Kalau kita tak boleh jadi bagaikan Abu Bakar, jadi bagaikan Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini, Sayyidina Umar Al-Khattab ini, dia memiliki separuh harta dia gunakan untuk Islam, separuh lagi untuk diri dia dan keluarga dia. Sayyidina Umar. Yang ni pun kita tak mampu. Ulama-ulama kata kalau tak mampu juga. Tak mampu, kita kata, saya tak mampu Ustaz. Sampai macam Sayyidina Umar, saya penyayang terhadap harta. Dia sebut demikian. Jadilah bagai yang diajar, kita menggunakan 1/8 daripada harta kita untuk kerja Islam. Kita dapat pencen 800 misal contoh, 100 mesti diberi untuk Islam. 1/8 mesti dikeluar. 100 mesti keluar. Gaji kita RM800, 100 mesti dibagi pada untuk kerja Islam. Kerja Islam ni banyak, tuan-tuan. Sekolah-sekolah tahfiz, cuba tengok sekolah tahfiz. Cuba tengok anak-anak yatim yang sedang membesar itu. Kerja Islam ni banyak. Cuba tanya ibu-ibu yang menjaga anak yatim itu, macam mana susah mereka. Cuba tanya di kalangan kita ni, berapa ramai di kalangan kita yang hidup dalam keadaan kesukaran dan kesusahan. Ini semua kerja-kerja Islam yang belum lagi terlaksana di kalangan kita. Nak sebutnya gambaran bagaimana 1/8 mesti digunakan untuk Islam. Ada orang kata 1/8 tak mampulah Ustaz. Saya kalau gaji 8,000 nak bagi 1,000 untuk Islam. Oh, berat dia sebut. Kita kan susah kan. Katakanlah kita tengah dengar kuliah ni kan. Dengar kuliah ni lalu tabun derma. Tabun derma tu, bila lalu tabun derma, dalam poket kita ni ada 2 keping je. Sekeping RM1, sekeping lagi RM50. Agak-agak mana yang masuk? RM1 masuk. 50 tu kedai tom yam banyak lagi tu. 50 payahnya kita. Padahal patutnya ambil 2 keping, masuk 2. Rasulullah sebutkan, tak akan miskin orang yang hidup membantu perjuangan Islam. Allah tak miskin kan. Tuan-tuan, saya nak sebut dalam hidup saya, kalau orang tanya pada saya, Ustaz kerja apa? Saya susah nak jawab. Saya boleh jawab, kalau profesional kerja-kerja yang macam tuan-tuan, saya boleh sebutlah, yalah adalah kerja sikit-sikit. Tapi kita boleh jawab, saya kerja untuk Islam je hidup. Yang ni yang kita sebut, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi susah ke hidup saya? Saya tak rasalah susah. Allah bagi, lagi kita tolong Islam, lagi kita rasa senang. Allah bagi pada diri kita. Lagi kita kerja untuk Islam, buat kerja untuk Islam. Tuan-tuan ingat ke siap-siap masjid, Bilal-Bilal yang alunkan azan ni susah ke hidup mereka? Tak. Kalaupun mereka susah pada pandangan zahir manusia, dia mulia di akhirat nanti. Bilal-Bilal ni, tuan-tuan nampakkan dia lekehkan sikit dibandingkan dengan imam. Tak. Dalam Islam kata apa dia? Rasulullah kata berebut jadi Bilal di kalangan kamu. Berebut yang tamu kamu dapat jadi Bilal. Mengalunkan azan. Kenapa mengalunkan azan? Pahala orang yang mengalunkan azan ni, seramai mana orang yang datang, sebanyak itulah yang dia dapat. Orang yang mana dia dapat? Orang yang mengalunkan azan. Kalau kamu tak dapat menjadi Bilal, kamu berebut semua jadi Bilal malam tu. Kalau kamu tak jadi Bilal, kamu jadilah orang yang iqamah salat. Rasulullah sebut, kalau kamu tak boleh juga jadi orang yang iqamah salat, kamu jadilah imam. Imam ni kedudukan nombor 3.
Kedudukan nombor 3. Kalau kamu tak dapat jadi imam, kamu jadilah makmum. Rasulullah sebut demikian. Jadilah makmum. Dan jangan jadi golongan kelima. Kelima, imam pun tidak, makmum pun tidak. Nak tunggu orang semayang je jenazah dia. Jangan jadi golongan kelima. Yang jenis dalam hidup dia, hidup kita nak sebut je gambaran pada diri kita ni. Jangan sampai peringkat kita ni lalik dan leka dengan harta benda. Kalau tak boleh, 1/8 pun tak boleh. 1/8 pun tak boleh. Ulama kata, gunalah harta benda kamu 1/40 daripada harta benda kamu untuk kerja Islam. Setiap RM40, RM1 untuk kerja Islam. Setiap RM40 duit yang kita miliki, mesti guna RM1 untuk kerja Islam. Nak gambarkan pada diri kita mengenai harta. Ramai orang dekat nak meninggal dunia, dia sebut pada malaikat maut, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Aku nak bersedekah ya Allah. Allah masuk dalam kubur tengok duit. Oh, banyaknya aku tertinggal. Tak sempat aku nak derma di jalan Allah. Rasulullah pernah sebutkan, pernah tak kalian berjumpa dengan orang yang menyayangi harta orang lebih daripada menyayangi hartanya sendiri? Sahabat-sahabat terkejut. Rasulullah, ada ke orang yang hidup sayang harta orang lebih pada sayang harta sendiri Rasulullah? Rasulullah kata tu, yang hidup dia kumpulkan harta, satu hari dia mati. Lepas dia kumpul harta, dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, dia harta yang dikumpulkan itu menjadi milik orang, manakala dia kena jawab terhadap harta yang dimiliki, yang dikumpulkan itu. Ada kan orang demikian? Orang yang buat rumah besar, cantik pula. Bila nak masuk siap je rumah besar, beli kereta besar. Siap je beli kereta besar, elok je nak masuk rumah baru, kahwin dengan isteri besar pula senang kita. Nak suruh sedap ni, nak masuk rumah baru, siap semua tersebut, masuk je rumah baru, seminggu je meninggal dunia terus. Kan ramai orang demikian. Meninggal dunia, dapat pada isteri baru, segala harta yang dimiliki. Dia putus hubungan dengan keluarga dia, dapat pada isteri baru. Isteri baru pun kahwin dengan suami baru. Suami baru pula bawa kereta baru tu lalu kawasan kubur kita. Dia lalu kawasan kubur kita, kita mula memandang macam-macam je kereta ni, kita suruh. Macam kenal je kereta ni. Kalau dia lalu saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu, Allah, kita dalam kubur aku jadi hantu kan, aku jadi hantu kan. Nah, sebutnya gambaran betapa kita tersesatnya hidup dengan benda demikian. Dua, yang ketiga kita sesat tuan-tuan. Kat mana kita sesat? Dan kita menyesal nanti. Tersesat dalam akhlak. Buruknya akhlak kita. Ramai di kalangan kita mati dalam keadaan sesat akhlak. Kat mana buruk dan sesat akhlak? Saya biasa sebut antaranya apa dia? Mati dalam keadaan memutuskan silaturahim. Tak tegur siapa? Yang dia tak tegur tu bukan orang lain, anak dia sendiri. Yang dia tak tegur siapa tu bukan orang lain, anak menantu dia sendiri. Ramai orang yang mati dalam keadaan dia memutuskan silaturahim. Rasulullah sebut, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tak masuk syurga siapa yang mati dalam memutuskan silaturahim. Tak tegur siapa. Rasulullah kata tak halal, la yahillu li muslim, tak halal seorang muslim an yahjur aqahu, dia tak tegur siapa dengan saudara dia salasat ayyam, 3 hari 3 malam, fauqa salayat layalin yaltaqiyan, lebih 3 hari 3 malam, tiba-tiba satu hari masing-masing berjumpa. Fa'arada hadha wa yu'ridu hadha, orang yang berjumpa ni si A pandang sebelah kanan, si B pandang sebelah kiri. Rasulullah kata, wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam, orang yang terbaik di kalangan mereka berdua itu siapa yang memulakan bagi salam. Jangan lebih 3 hari 3 malam tuan-tuan. Mati dalam keadaan buruk akhlak. Apa dia? Mulut yang tak boleh jaga. Lagi tua lagi tak terjaga mulut. Lagi tua lagi bertengkar dengan orang. Bertengkar bukan dengan orang lain, suami isteri je bertengkar. Bertengkar kat mana bertengkar? Bertengkar pasal ambil wuduk je. Ambil wuduk, bila dia ambil wuduk, pesan pada isteri, pergi je tahu, jangan dekat-dekat. Pergi 5 km.
Jangan dekat. Nanti sentuh siap dia sebut. Isteri pula pergi dalam tersentuh juga. Bila sentuh, mulut dia tak jaga terus. Tak nampak ke? Mata dekat kepala lutut ke dia sebut. Dah mula. Isteri pun diam. Senyap je isteri dia sebut. Tak jaga mulut. Apa masalahnya? Janganlah nak marah. Dah tersentuh kan, pergilah ambil wuduk balik. Ambil wuduk balik. Tak. Kita ni lagi tua lagi nak bertengkar. Ambil wuduk balik. Sentuh je, tersentuh. Nak buat macam mana? Tapi oleh kerana mulut tak boleh jaga. Oh, dulu muda-muda dulu pantang sentuh dia. Mula-mula kahwin dulu pantang sentuh. Bila dah lama kahwin tak boleh sentuh-sentuh. Isteri pula bila dah tua dah, bila dah mula beransur tua usia ni, tak nak dah tidur sama dengan suami. Begitu dia jauh sikit bang, menyampah tengok muka orang tua ni. Jangan tidur dekat-dekat dia sebut. Terasa hati suami, terkebir-kebir suami. Tergolek-golek dengan bantal golek tidur. Nak sebut macam gambaran, terasa hati tidur dalam laknat malaikat pada malam tersebut. Nak sebut gambaran tak jaganya mulut. Tak jaganya mulut kita. Lagi tua lagi tak jaga mulut. Dengan jiran-jiran, dengan kawan-kawan sekerja, tak jaga. Yang muda tak jaga tulisan. Yang muda-muda ni tulis dalam Facebook masing-masing, menulis benda-benda yang kotor, jijik, mencela para alim ulama, memaki para alim ulama tak berhenti. Baca je dalam portal-portal sahabat-sahabat, caci maki para alim ulama tak berhenti di kalangan orang yang tidak ada agama dalam hidup mereka semua. Orang ni dia nak minta maaf dengan siapa? Bila dia nak minta maaf dengan para alim ulama? Bila dia meninggal dunia nanti, bila para alim ulama meninggal dunia, dia nak minta maaf bagaimana dengan orang semua? Sedangkan tulisan itu melekat, selagi mana melekat tulisan tersebut, selagi itulah dosa datang dan datang setiap masa. Hati-hati kita tak jaga yang ni. Bila kita tak jaga yang ni, sangkut nak sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang inilah yang saya maksudkan. Ramai di kalangan kita dalam asar disebut, di kalangan umat Rasulullah yang meninggal dunia, 10,000 yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap 2 kalimah syahadah. 9,999 lagi tak boleh mengucap, tuan-tuan. Kenapa tak boleh mengucap? Sangkut. Ni yang menyangkutkan dia. Yang tak boleh nak mengucap. Tuan-tuan jangan rasa mudah, tuan-tuan. Sebab ramai yang nak mati itu tak boleh nak mengucap. Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir kehidupan dia, dijamin masuk syurga Allah. Senang ke nak sebut? Tak senang. Tak senang, tak mudah. Tuan-tuan, orang kita nak kahwin. Nak kahwin ni kan nikmat kan? Nak kahwin ni nikmat, tapi tak mudah nak jawab. Cuba tanya tutup imam yang akan nikah ni. Susahnya nak jawab. Padahal nak jawab, saya terimalah nikah orang sekian-sekian. Senang je kita nak jawab, qabiltu. Saya terima je nikah dia. Tapi tak boleh nak jawab. Bila tu imam kata, saya nikahkan kamu dengan orang sekian-sekian, dengan mas kahwin sekian-sekian, kerana Allah Ta'ala. Jawab terus. Tu imam nak suruh jawab terus. Tak boleh jawab. Tu imam nak kena jawab ke sekarang dia tanya? Tanya balik tu imam. Tak boleh nak jawab. Bila nak jawab, ramai mana tu imam kata saya nikahkan kamu dengan sekian-sekian, dia pun jawab, saya nikahkanlah tu imam senang. Dengan tu imam nikah balik. Nak gambarkan tentang, padahal nak kahwin. Nak kahwin bukannya susah pun. Ni bukan nak kahwin, nak mati. Nak mati ni, inna sakaratun azim. Kematian, sakarat itu satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Oleh demikian, malam ni tuan-tuan, dalam masa sejam saya bercakap ini, saya pohon sangat pada diri saya dan tuan-tuan, supaya perbetulkan jalan hidup ini. Betulkan balik 3 benda ni saya nak minta. Kalau boleh betulkan, kalau kita nak selamat, hanya para alim ulama, jalan mana yang kita kena lalui. Bagaimana nak suruh kita jangan menyesal. Bila nak mati tak menyesal. Kita boleh sampai baik sangka kita dengan Allah. Dekat nak meninggal dunia, kita berhusnuzan billah. Berbaik sangka dengan Allah. Macam mana kita boleh berbaik sangka dengan Allah? Padahal nak baik sangka dengan Allah dekat dengan mati ni tak mudah rasakan. Kita nak boleh sebut, ya Allah aku redalah ya Allah. Seronoknya nak meninggal dunia. Dalam hadis Rasulullah sebut, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah
Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa-siapa yang seronok nak berjumpa dengan Allah, Allah seronok nak berjumpa dengan dia. Siapa yang benci untuk menghadap depan Allah, Allah pun menyampah tengok muka dia menghadap depan Allah. Supaya kita tidak dinampakkan sampah di sisi Allah. Lalu kita berbaik sangka dengan Allah dengan kita membetulkan amalan kita. Mudah-mudahan dengan kita betulkan ini, maka Allah betulkan jalan hidup kita sehingga kan kita betul waktu mana saat kita menghadap di hadapan Allah nanti. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Sejam tuan-tuan menunggu walaupun dah terlewat sikit pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sebut tadi tuan-tuan boleh nampak sedikit dan perjalanan hidup kita ni yang sebenar bagaimana, dan Allah rahmati perjalanan hidup kita ini. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni, ada jemaah yang minta saya bawa madu. Madu ni saya memang tolong sekolah anak yatim saya di selatan Thailand, di mana bapa mereka ditembak mati. Saya ambil anak-anak tersebut, saya gunakan, saya mula je saya bina pelajar selama 22 orang, tapi sekarang dekat dengan 400 lebih pelajar. Tiap-tiap bulan saya dengan sahabat-sahabat cari dana, lebih kurang perlu 30,000, 40,000 sebulan untuk membiayai mereka. Di bawah saya ni ada 4 buah lagi sekolah tahfiz. Di bawah saya ni di Langkawi, di Pahang, kemudian di Kelantan dan juga di Shah Alam. Ni pun kita bangunkan anak-anak orang yang susah, miskin. Belanja dekat dengan 160,000 sebulan untuk membiayai mereka ni sendiri, bayar gaji guru dan sebagainya. Walau mana sekalipun, alhamdulillah, daripada sokongan jemaah-jemaah ni, maka dengan cara bagaimana, saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu ni mereka letak depan mereka, mereka sujud pada Allah, doa-doa, dan madu tu dihantar ke Shah Alam. Bila dihantar, saya gunakan dalam perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu tersebut, bila minum saja air madu tu muntah, keluar benda-benda yang pelik-pelik tu badan. Kemudian ada yang kena kencing manis teruk, dia minum madu, turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kena batu karang. Saya pernah kena batu karang, minum air madu, keluar batu karang. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu, makan madu. Ini satu-satu madu yang kita bawa balik ke rumah, orang rumah senyum je. Bawa balik madu, satu lagi belakang parang lah jawapan. Jadi madu ni perhaniskan, gunalah untuk keluarga masing-masing. Satu. Yang keduanya, kat luar tu ada buku berhaniskan, buku malam pertama di alam barzah. Saya sendiri yang tulis, dan buku ni di antara buku yang setakat ni dikejar, yang ramai orang duk sibuk tanya, ada tak buku yang saya cerita tentang malam pertama di alam barzah, macam mana kita berada dalam kubur, kemudian suasana dalam kubur. Buku ni ada 256 bab, sesuai sangat untuk kita bacalah. Bila nak baca buku ni, saya cadangkan baca sebelum tidur, lebih baik daripada baca WhatsApp. Baik baca buku ni. Orang kita kan dekat-dekat nak tidur, baca je WhatsApp. Daripada baca WhatsApp ni, baca buku ni, biar kita tidur dengan keadaan yang kita belajar dan kita belajar. Kena 256 hari kita tidur, setiap malam satu bab. InsyaAllah kita akan khatam dengan cara demikian, insyaAllah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, agar dikesian belahlah pada kami semua ini ya Allah. Dijadikan keampunan dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah, disebabkan kehadiran kami di majlis ilmu ini ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami saat ini ya Allah sedang menanggung hutang piutang yang membebankan hidup mereka ya Allah. Tadahan doa ini kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu memudahkan pembayaran hutang piutang itu ya Allah. Ada di saat ini ya Allah, di kalangan kami yang sedang menderita kesakitan ya Allah, duduk bersimpuh dalam majlis ilmu ini ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah,
agar doa yang kami tadahkan ini ya Allah menjadi penyembuh kepada kesakitan yang diderita dalam hidup mereka itu ya Allah. Ada di kalangan kami saat ini ya Allah sedang berantakan rumah tangga mereka ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, daripada doa-doa yang ditadah di kalangan hamba-hamba kami yang saleh ini ya Allah, meleraikan kekusutan perjalanan hidup kekeluargaan mereka itu ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami ini ya Allah yang sedang mencari jalan hidup ini ya Allah, sedang dalam keadaan kelam masa depannya mereka itu ya Allah. Jadikanlah tadahan doa ini ya Allah menyinari perjalanan hidup ini ya Allah, menunjukkan jalan hidup yang lebih luas untuk kami ya Allah. Ya Allah, jangan kamu jadikan malam ini malam terakhir untuk kami ya Allah. Kamu jadikan malam ini malam yang terindah pada kami ya Allah, untuk menjadikan kami hamba kamu yang saleh ya Allah. Pilihlah dan kamu tulislah nama kami terpampang indah di pintu-pintu syurga itu ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, walaupun dosa-dosa kami ini menyeliputi jasad kami ini ya Allah, kehinaan kami itu ya Allah tiada balasnya kecuali keampunan kamu lah ya Allah, yang menjadikan diri kami semakin taat dan semakin taat pada kamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kamulah yang mendengar doa ini, kamulah yang mengetahui setiap permohonan hamba ini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah agar nama kami dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami diberi syafaat oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah agar kami dimatikan dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Pilihlah kami ya Allah di saat mana kami sedang berhadapan dengan sakarat itu ya Allah, dengan kemudahan ya Allah. Ringankan saat itu ya Allah, ringankan saat itu ya Allah, ringankan saat itu ya Allah. Izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di kala mana roh kami mula keluar sedikit demi sedikit daripada jasad kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga nanti ya Allah. Di saat mana kami berada di kuburan nanti ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah agar kami dikumpulkan di Illiyin ya Allah, dikumpulkan dengan arwah ayah kami yang telah meninggalkan kami sebelum daripada kami ini ya Allah. Pilihlah peluang untuk kami bersama dengannya kembali ya Allah. Kerinduan itu datang lagi ya Allah. Rindu saat kami bersama dengan arwah ayah kami ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami ya Allah. Rindu saat-saat ayah kami membebelkan untuk kami ya Allah. Rindu saat kami bersama dengan arwah ayah kami ya Allah. Sayangnya saat kerinduan itu telah hilang pada kami ya Allah. Di saat mana arwah ayah kami sedang terbaring kaku di kuburan sana ya Allah, jadikanlah kuburnya di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah, kami merayu pada kamu ya Allah agar dijadikan kuburnya di antara taman-taman syurga ya Allah, dan dijadikan doa ini doa anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, seketika dahulu kami pernah berkasar di hadapan ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah ibu kami pernah terguris dengan kata-kata kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya ya Allah. Ampunlah kesalahan itu ya Allah. Kami tahu indahnya redha kamu untuk kami ya Allah. Di saat mana ibu kami mula terasa dan terasa hati terhadap kami ya Allah, kami pohon keampunan dosa kami terhadap ibu kami itu ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami pula menengking kata-kata kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan rumah tangga kami hilang serinya ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan kami ya Allah dipandang hina di sisi kamu ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan hati kami pula keras saat sebegini ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ya Allah, sekeji mana pun kami ya Allah, sejahat mana pun kami ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah.
Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu menadah tangan ini ya Allah, kecuali pada kamu lah ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة